Kita intro dulu. Dikhabarkan ada seorang pimpinan kanan Bersatu rupa-rupanya menjadi broker lompatan ahli-ahli Parlimen Bersatu menyokong PMX. Betul ke ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Sepatutnya berita yang bakal saya sampaikan kepada anda semua selepas ini, patutnya berita ini meletup gila-gila dah. Tetapi berita ini tampaknya ditenggelamkan dengan kisah pengampunan yang diberikan kepada Najib Razak, atau lebih tepat lagi, diskaun hukuman 50% ke atas Najib Razak. Berita ini tuan-tuan sekalian dikhabarkan seorang pemimpin kanan Bersatu dipercayai sering keluar masuk PMO bertemu dengan Perdana Menteri. Khabar-khabarnya hendak menjadi broker kepada penyeberangan beberapa ahli Parlimen Bersatu untuk menyokong PMX demi Survivor. Kita backstory sikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum ini kita semua tahu dah ada 6 orang ahli Parlimen Bersatu, iaitu dari Kuala Kangsar, Labuan, Jeli, Gomusang, Bukit Gantang dan juga Jam Terbaru Tanjung Karang telah menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka tak nak keluar parti. Dan selama ini kita lihat ahli Parlimen Bukit Gantang begitu lantang sekali menyatakan okey, ramai lagi ahli-ahli Parlimen Bersatu akan menyokong PMX dan sebagainya, hingga membawa satu konotasi betapa konon-kononnya ahli Parlimen Bukit Gantang inilah mastermind di sebalik lompatan mereka ini. Tetapi berdasarkan kepada beberapa sumber, ahli Parlimen Bukit Gantang ini bukanlah dia punya mastermindnya sebenarnya. Sebaliknya adalah orang lain. FMT telah melaporkan ada seorang pemimpin utama Bersatu, pemimpin kanan dia, pemimpin yang tinggilah dalam Parti Bersatu ini, dikatakan sering ulang-alik keluar masuk pejabat PMO berurusan dengan Perdana Menteri. Bahkan perkara ini juga turut disedari oleh beberapa orang ahli-ahli Parlimen, terutamanya dari Bersatu juga. Pelik dia kata sebab orang ini bukan ahli Parlimen dan sebagainya, tetapi kerap datang ke pejabat PMO, berjumpa dengan Perdana Menteri dan macam-macam lagi. Dan dikhabarkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan kepada laporan FMT itu, sumber mengatakan yang pemimpin kanan ini berjumpa dengan Perdana Menteri hendak menjadi broker untuk memastikan beberapa orang lagi ahli Parlimen Bersatu melompat menyokong Perdana Menteri dengan syarat mereka ini survive. Untuk survival mereka, survival dari segi apa? Wallahu a'lam bisawab. Undang-undang dalam ini negeri kadang yang bikin itu semua boleh padam. Benda-benda ini saya tak nak sebut dan terus terang sebab takut nanti tak pasal-pasal kena LOD masalahnya. Tetapi ini mendatangkan satu persoalan tuan-tuan sekalian. Siapakah pemimpin kanan yang dimaksudkan ini? Dalam diam, ada bisik-bisik mengatakan bahawa pemimpin kanan yang telah dimaksudkan itu ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja. Kenapa pula nama Peja tiba-tiba timbul? Bukankah Peja ini merupakan orang yang telah melawan Anwar dekat Tambun dan kalah hanya lebih kurang 3,000 lebih undi saja? Bahkan kalau anda masih ingat, Peja pernah menjadi tetamu podcast saya tidak lama dahulu pada tahun lepas, berceritakan tentang pengalaman beliau menentang Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Semua ini muncul apabila muncul satu warning daripada Khairuddin Abu Hassan yang mengatakan pemimpin Bersatu terutamanya Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin kena berhati-hati dan perhatikan gerak-geri Peja sebab dikhawatiri Peja ini ada something wrong somewhere. Itu kata beliau, bukan kata saya. Dan ramai juga di antara orang-orang yang menyokong Bersatu, yang orang kata apa, memahatikan Bersatu ini, beranggapan mungkin orang yang telah dimaksudkan oleh sumber itu ialah Peja. Tetapi itulah dituaskan, ini semua berdasarkan kepada cakap-cakap dan juga kepada andaian-andaian pihak-pihak tertentu. Tetapi natijahnya dekat sini tuan-tuan sekalian, ini akan membangkitkan perasaan kurang yakin pihak-pihak pembangkang terutama Bersatu terhadap Parti Bersatu itu sendiri, disebabkan oleh pemimpin utama mereka dilihat berlega-lega berjumpa dengan PMX, berunding dan sebagainya. Dan ini jugalah yang menjadi antara catalyst untuk mereka melompat menyokong Perdana Menteri tapi tidak mahu meninggalkan parti sebab takut dikenakan tindakan di bawah Akta Lompat Parti. Walaupun Bersatu telah menyatakan mereka akan meminda undang-undang untuk memastikan perkara ini tidak berlaku sedemikian dan sebagainya, tetapi pada pandangan saya benda itu tak sekuat mana kalau ikutkan. Sebab at the end of the day, antara perlembagaan parti dan juga perlembagaan Malaysia itu sendiri, perlembagaan Malaysia itu lebih kuat dan bukan mudah sebenarnya untuk Parti Bersatu hendak menggubal undang-undang bagi menghalang lompatan-lompatan seperti ini. Sebab percayalah cakap saya, kalau 6 orang tu dah berjaya melompat dan mendapat laba mungkin daripada lompatan mereka, orang lain confirm lah nak buat macam mana. Macam saya cakap semalam lah tuan-tuan sekalian dalam video saya, kadang-kadang ahli politik ini ketika sebelum menang, mereka ini ibarat menanam tebu dekat bibir, tetapi bila dah menang, lantak kau lah kat situ, yang penting aku senang. Itu isu dia sekarang ni. Tak semua, tetapi ramai juga yang macam tu, sehingga menyebabkan ramai rakyat telah berasa tidak percaya lagi dengan dunia politik, tak percaya lagi dengan ahli-ahli politik seperti ini. Tetapi apa-apa pun, yang paling penting saya sampaikan dekat sini tuan-tuan sekalian, berita yang dilaporkan
oleh FMT itu ialah pada pukul 9 pagi semalam. Sekarang ini dah lebih 24 jam. Tidak ada satu pun kenyataan daripada mana-mana pihak utama dan bersatu, baik dari Hamzah Zainuddin ke, ataupun mungkin daripada Azmin Ali ke, atau mungkin daripada Muhyiddin sendiri yang sama ada hendak mengakui atau menafikan ataupun hendak rebuff berita yang telah dikeluarkan oleh FMT itu. At least responlah something. Cakaplah, oh ini ada merupakan satu fitnah. Tak apalah, walaupun benda tu mungkin betul mungkin tak betul, tapi respon saja. At least orang nak tahu apakah tindak tanduk bersatu berkenaan dengan berita-berita seperti ini, sebab ini akan mencalahkan imej mereka. Tetapi macam saya katakan tadi, dah lebih 24 jam pun saya tak nampak langsung apa-apa saja kenyataan daripada pimpinan bersatu berkenaan dengan apa yang telah dilaporkan oleh FMT itu. Mungkin mereka tak perasan, wallahu a'lam bisawab. Yalah, masing-masing duk sibuk tentang cerita Najib dikurangkan hukuman sampai 50%. Ya tak? Tetapi apa-apa pun kepada pemimpin tersebut, saya tak tahu siapa anda. Walaupun orang duk kata peja dan sebagainya, tapi selagi saya tidak dapat certain siapakah orang itu, saya tak nak sebut nama itu betul-betul daripada diri saya sendiri. Cuma saya tahu pemimpin tersebut, mungkin anda kenal saya, mungkin anda tak kenal saya. Saya cakap terus terang, tolong jangan menjadi barwa kepada pengkhianat. Tolong jangan menjadi broker untuk membenarkan satu pengkhianatan. Sebab sekarang ini di saat rakyat Malaysia majoritinya sudah menolak kerajaan perpaduan ini, majoritinya sudah mengatakan Anwar Ibrahim bukanlah Perdana Menteri yang bagus. Tengok-tengok anda pula hendak membawa ahli-ahli parlimen bersatu melompat untuk menyokong Perdana Menteri demi untuk survival. Bukan survival rakyat sangat pun, tetapi survival poket mereka sendiri. Kalau benarlah anda melakukan perkara tersebut, memang saya cakap terus terang, pengendi-pengendi anda boleh laknat anda kerana anda telah melanggar kepercayaan mereka. Tom pray. Dan jangan sampai satu hari nanti, jikalau perbuatan anda ini dikantuikan dan terdedah dan orang tahu siapa anda, rakyat terutamanya pengundi dekat kawasan anda itu yang selama ini memberikan kepercayaan kepada anda, datang beratur ramai-ramai di hadapan muka anda dan bertanyakan soalan ini kepada anda. Biar padan dengan muka anda, hidup pun menyusahkan orang, baik anda pulang ke rahmatullah. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?